Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Berdani. Salam pintar PGM Kampus Datuk Razali Ismail. Saya Nur Hayuni Hidayah binti Abdullah daripada Unit Bahasa Melayu 4, ambilan 2022-2027. Pada video kali ini, saya akan membentangkan tugasan 3, iaitu persembahan bagi subjek EDUP 3143, Sosiologi dalam Pendidikan. Dan berikut merupakan soalan tugasan bagi tugasan kali ini, di mana saya perlu menilaikan perubahan-perubahan semasa dalam sistem pendidikan negara yang telah memberi pengaruh kepada mobiliti sosial para pelajar. Dan saya juga perlu buktikan perbincangan yang setelah kupaskan tadi melalui sumber-sumber yang relevan daripada dapatan-dapatan kajian atau laporan-laporan rasmi yang diterbitkan. Tugasan ini perlu dilakukan secara rakaman video yang berdurasi selama 30 minit. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, eloklah saya beri dulu apa pengenalan mengenai mobiliti sosial terlebih dahulu. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan mobiliti bermaksud perihal mudah bergerak atau digerakkan. Manakala perkataan sosial pula bermaksud segala yang berkaitan dengan masyarakat. Itu berdasarkan maksud yang diterjemahkan secara perkataan mengikut Dewan Bahasa Pustaka. Tapi secara umumnya dan secara untuk kita mudah fahamnya, mobiliti sosial ini merupakan satu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya atau gerak pindah dari status kepada status yang berbeza. Proses ini berlaku apabila terdapat perubahan kedudukan terhadap sosioekonomi seseorang. Pergerakan ini boleh berlaku kepada individu ataupun sebuah kumpulan antara kedudukan berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Baiklah, stratifikasi sosial ni pula bermaksud sesuatu pangkat dalam masyarakat itu sendiri. Maknanya dalam sesebuah masyarakat kan dia ada beberapa kategori yang berbeza ataupun pangkat berbeza mengikut sosioekonomi mereka. Ada yang berada di pangkat atas dan bawahan. Seperti contohnya golongan atasan, iaitu golongan yang mempunyai ekonomi yang stabil dan boleh dikatakan golongan-golongan yang kaya. Di mana golongan bawahan pula merupakan golongan yang miskin ataupun yang kurang berkemampuan, ataupun di bawah kategorinya untuk di bawah. Mobiliti sosial ni pula di mana berlakunya perubahan pergerakan daripada satu status kepada status yang lain. Maknanya dia berlaku perubahan sama ada peningkatan, penurunan, mendata dan lain-lainnya lah. Dan dalam mobiliti sosial ni pula terdapat beberapa jenis tersendiri dan saya akan terangkan dalam bahagian yang seterusnya. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, mobiliti sosial ni terbahagi kepada beberapa jenis pula. Dan dia ada beberapa bentuk, iaitu bentuk yang pertama, mobiliti mendata. Yang kedua, mobiliti menegak. Dalam mobiliti menegak ni pun dia terbahagi kepada dua jenis pula, dan nanti saya akan terangkan secara lebih detail lagi. Dan seterusnya, mobiliti antara generasi, mobiliti dalam generasi, mobiliti struktur, mobiliti ditaja dan akhir sekali mobiliti tandingan. Seterusnya mobiliti mendata, di mana perubahan dalam kedudukan tanpa melibatkan perubahan dalam status sosialnya yang dianggap sebagai perubahan yang setara, di mana status, kelas, prestige dan hierarki masih sama. Contohnya, seseorang itu pada asalnya ialah merupakan seorang guru. Namun, dia telah dinaikkan pangkat menjadi seorang pensyarah. Walaupun terms yang digunakan ialah dinaikkan pangkat, namun taraf sosialnya dan sosioekonominya masih lagi sama, di mana gaji yang diterima adalah masih lagi pada amount yang sama. Seterusnya, mobiliti menegak, di mana mobiliti ini melibatkan kepada dua jenis, iaitu menegak ke atas secara positif, di mana statusnya akan menjadi semakin tinggi. Contohnya seperti seseorang itu bekerja sebagai polis yang biasa, namun dinaikkan pangkat menjadi seorang inspektor.
Bagi mobiliti menegak ke bawah yang negatif pula, contohnya seseorang itu telah pun diberikan pangkat sebagai guru besar, tapi terdapat beberapa isu yang boleh menyebabkan beliau diturunkan pangkat menjadi seorang guru biasa sahaja. Di sini kita dapat lihat bahawa status sosialnya akan menjadi semakin rendah dan menurun ke arah yang lebih negatif. Kemudiannya, mobiliti yang berlaku di antara generasi, di mana perubahan taraf hidup generasi ke satu generasi yang lain, di mana perubahan berlaku apabila mencapai status yang baru dalam kehidupan mereka, sama ada melalui peluang ataupun usaha. Misalnya, pada asalnya ibu bapa mereka hanya bekerja sebagai petani ataupun bekerja di kampung. Namun anaknya mengubah status sosialnya dengan mempunyai kejayaan yang lebih bagus, iaitu seperti penjawat awam ataupun bekerja di bahagian sektor kerajaan. Jadi secara tak langsung ia menunjukkan peningkatan kepada tahap sosialnya dan sosioekonomi mereka, di mana berlaku peningkatan. Seterusnya, mobiliti yang berlaku dalam generasi tersebut iaitu pergerakan yang berlaku sepanjang hayat kehidupan seseorang dari aspek peribadi, iaitu kemajuan dalam tahap sosial dan perubahan status sosial yang berlaku dalam kehidupan kerjayanya. Misalnya, dalam tempoh seseorang itu bekerja, pada asalnya dia hanya bekerja sebagai seorang petani. Dan dalam tempoh pekerjaannya mungkin dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun, kerjayanya semakin meningkat, di mana berlaku kenaikan pangkat. Misalnya, pada asalnya dia hanya bekerja sebagai kerani dan dinaikkan pangkat sebagai pegawai kewangan, di mana berlaku peningkatan. Dan seterusnya iaitu mobiliti struktur, di mana berlakunya perubahan dalam hierarki stratifikasi sendiri yang berbentuk tegak. Ia berlaku secara paksaan atau secara dasar dalam sesebuah negara atau secara global. Mobiliti ini dia berkait rapat dengan apa yang berlaku dalam situasi sesebuah negara atau global. Misalnya, macam negara kita Malaysia, apabila terlampau ramai pendatang asing yang dijadikan sebagai pekerja buruh, ini secara tak langsung menjejaskan pengambilan pekerja dalam kalangan masyarakat kita sendiri, di mana pendatang asing itu lebih diterima untuk bekerja jika dibandingkan masyarakat kita sendiri, kerana pendatang asing tidak mendiman sebarang amount gaji yang mereka pilih. Tapi jika masyarakat kita sendiri telah pun diletakkan akta di mana perlu diselaraskan tahap minimum gaji yang perlu didapati oleh setiap masyarakat. Oleh itu, ia menjejaskan di mana masyarakat kita sendiri tidak mempunyai peluang untuk bekerja. Kemudian, mobiliti ditaja, iaitu berlaku apabila pihak kerajaan atau swasta memberikan beasiswa kepada pelajar untuk mendapat pencapaian baik bagi melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Misalnya, contohnya bagi saya sendiri iaitu pelajar IPG, di mana kami mendapat allowance sebanyak RM530 per year untuk menanggung kos pembelajaran kami, dan ini secara tak langsung meningkatkan lagi motivasi kami untuk belajarlah. Dan yang terakhir iaitu mobiliti tandingan. Mobiliti ini merupakan satu pertandingan dalam kalangan pelajar untuk mendapatkan pencapaian yang terbaik. Melalui pencapaian yang terbaik ini, mereka akan mendapat peluang dari segi ganjaran ataupun hadiah dari pihak tertentu. Misalnya, kebanyakan pelajar, dia banyak bertanding untuk mendapatkan markah yang tinggi, grade yang lebih baik, dan melalui grade yang lebih baik ini, mereka akan mendapat peluang yang lebih tinggi untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana institut pendidikan tinggi yang mereka inginkan. Secara tak langsung, mungkin ada juga melalui markah yang baik, mungkin mereka akan mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan beasiswa ataupun bantuan untuk meneruskan pelajaran. Setelah saya jelaskan beberapa bentuk mobiliti yang boleh berlaku, mobiliti sosial yang boleh berlaku terhadap pelajar, bentuk-bentuk itu akan berlaku perubahan dengan beberapa faktor. Antara faktor utama yang boleh berlakunya perubahan terhadap mobiliti sosial pelajar ini ialah sistem pendidikan itu sendiri.
Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan asas kepada peningkatan kualiti hidup manusia dan juga ia menjadi faktor penting bagi membangunkan ekonomi dan sosial sesebuah negara. Seperti yang kita tahu, di era globalisasi dan penggunaan digitalisasi, capaian internet di mana-mana, kewujudan sistem AI, kepandaian AI sendiri, ia juga menjadi satu titik tolak dan perubahan kepada sistem pendidikan kita. Dan secara tak langsung, perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan negara kita yang sekarang ini boleh mempengaruhi boleh mempengaruhi mobiliti pelajar. Jadi saya akan terangkan apakah perubahan dalam sistem pendidikan negara kita yang berlaku sekarang ini yang boleh menjejaskan mobiliti pelajar kita. Perubahan yang pertama, iaitu aspek pertama yang saya akan jelaskan ialah wujudnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Transformasi sistem pendidikan yang dikemukakan dalam pelan pendidikan ini membawa fasa perubahan kepada pendidikan dan beberapa anjakan baharu dikemukakan dalam penambah baik sistem pendidikan yang sedia ada. Pelan pendidikan ini diwujudkan bagi menambah baik sistem pendidikan yang lama. Dan dalam pelan pembangunan ini juga, pihak kementerian telah pun mengkaji dan menilai balik sistem pendidikan yang terdahulu dan beberapa inisiatif baru dan beberapa penambahbaikan telah pun ditambah dalam pelan pembangunan pendidikan yang baru ini untuk meningkatkan lagi dan membawa perubahan kepada terhadap sistem pembelajaran di Malaysia ini. Dan secara tak langsung ia juga boleh mengubah mobiliti sosial pelajar itu sendiri. Suka untuk saya tekankan berkenaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini iaitu penekanan terhadap aspirasi bagi sistem pendidikan dan murid di Malaysia, di mana aspirasi sistem itu menekankan di mana akses iaitu di mana setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Dan pihak kementerian juga pun berhasrat di mana memastikan pada akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hinggalah ke menengah, iaitu pada tingkatan 5 dalam menjelang tahun 2020 ini, mereka mendapat akses secara sama rata dan di mana di mana kualiti juga diberi kepada semua kanak-kanak untuk berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia. Secara tak langsung, akses dan tahap kualiti pendidikan yang diberi ini dapat memberikan masyarakat tidak kiralah daripada stratifikasi sosial di peringkat atas atau bawahan, semua orang mempunyai hak yang sama rata untuk mendapatkan pendidikan. Secara tak langsung, penekanan diberikan kepada murid-murid yang mempunyai kekangan dalam akses untuk belajar, mungkin kekangan daripada segi kewangan untuk mendapatkan peranti-peranti untuk belajar ataupun kemudahan-kemudahan untuk belajar, dan mereka ni daripada segi kewangan tidak mempunyai kelebihan untuk mendapatkan sumber ilmu yang lebih luas berbanding dengan masyarakat dan pelajar yang berada di stratifikasi sosial di atas. Jadi secara tak langsung semua orang mendapat tahap yang sama, di mana murid-murid dari kategori B40 ataupun yang kurang berkemampuan ini mempunyai motivasi yang lebih baik untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Secara tak langsung, berlakulah mobiliti sosial secara menegak dan dari segi peningkatan positif, di mana mereka melalui keinginan mereka untuk belajar, motivasi mereka untuk belajar, secara tak langsung mereka telah mempunyai hasrat untuk mengubah tahap sosioekonomi mereka. Secara tak langsung, mungkin dengan tahap pelajaran yang mereka ada itu, mereka boleh mempunyai kelebihan dan tahap kebolehpasaran untuk mendapatkan peluang pembelajaran di IPT dan peluang pekerjaan yang lebih tinggi. Seterusnya, dalam aspirasi sistem ini juga memberi penekanan terhadap equity, di mana
sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, Pelan Pembangunan ini memberikan satu sistem di mana kesamarataan terhadap setiap pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan yang terakhir iaitu perpaduan. Seperti yang kita tahu, murid-murid ini dia menghabiskan masa mereka kebanyakannya di sekolah. Dan secara tak langsung, mereka banyak berinteraksi dan bersosial di sekolah di antara rakan-rakannya dan juga mungkin dengan guru-guru mereka. Secara tak langsung, mereka lebih suka berinteraksi dengan pelajar dan rakan-rakannya di sekolah berbanding di rumah lah. Sebab mereka banyak menghabiskan masanya di sekolah. Secara tak langsung, dalam aspek Pelan Pembangunan ini, pihak kerajaan telah menekankan aspek perpaduan di mana di sekolah itu mereka perlu berinteraksi tanpa mengira latar belakang dari segi agama, etnik, perkauman, dan gurulah banyak memainkan peranan di mana membanyakkan lagi aktiviti-aktiviti di mana melibatkan kerjasama masyarakat itu suatu proses pembelajaran. Seterusnya iaitu peralihan kepada pembelajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, sewaktu pandemik COVID-19 melanda, secara globalisasinya, semua negara dan semua aspek dan semua kategori berlakunya satu impak yang besar di mana melalui COVID-19 ini terdapat banyak aktiviti yang kita perlu hadkan dan semua aktiviti secara bersemuka kita perlu hentikan. Dan secara tak langsung pendidikan juga mengalami impak yang besar di mana satu sistem pendidikan ini mengalami perubahan yang secara tragis di mana sebelum ini di mana kita melakukan pembelajaran secara bersemuka terus ditukarkan kepada pembelajaran secara atas talian. Dan ini bukan sahaja memberi impak kepada pelajar, tapi juga guru di mana guru perlu memikirkan pelbagai inisiatif untuk menukarkan cara pembelajaran yang lama kepada cara pembelajaran yang baru. Jadi, secara tak langsung ini juga menjejaskan beberapa aspek mobiliti sosial. Dan ini saya akan terangkan pada bahagian yang seterusnya. Berdasarkan artikel yang saya jumpai, yang bertajuk Impak Pengajaran dan Pembelajaran Secara Online, Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah dan Universiti Semasa Pandemik COVID-19. Seperti kita lihat dalam tajuk artikel itu sendiri, pengkaji telah melakukan beberapa kajian untuk melihat apakah impak yang berlaku kepada setiap pelajar, bukan sahaja di sekolah rendah, malah sekolah menengah dan juga di IPT. Seperti yang kita tahu, pendidikan mengalami impak yang besar apabila berlakunya COVID-19 ini. Dan ini memberikan penjejasan terhadap tahap motivasi pelajar, minat pelajar. Tapi ia bukan sahaja memberi kepada impak negatif. Ada juga impak positif yang boleh kita ambil. Dan ini akan diterangkan pada bahagian seterusnya. Seperti kita dapat lihat dalam artikel tersebut, beberapa impak positif dan negatif telah dikaji. Dan antara impak positif yang dapat kita lihat ialah PDP secara online dapat membantu meningkatkan kemahiran pelajar dalam penggunaan platform elektronik pada masa hadapan. Dan kita dapat lihat beberapa responden bersetuju dengan kenyataan yang telah diberi. Secara tak langsung, kita dapat tahu pembelajaran secara digital ini memerlukan kita untuk mengeksplor lebih banyak aplikasi ataupun software dan juga website-website yang boleh kita gunakan untuk meneruskan sistem pembelajaran kita lah. Jadi secara tak langsung, melalui pembelajaran secara digital dan secara maya ini membuatkan pelajar itu sendiri boleh mengeksplor dengan lebih lagi berkaitan dengan sistem pembelajaran secara online. Bukan sahaja untuk pelajar, malahan guru juga boleh menambahkan lagi ilmu berkaitan
digital dan capaian internet dan sebagainya. Dan seterusnya, pembelajaran secara digital ni juga boleh menjimatkan masa pelajar dalam mencari bahan pembelajaran. Tidak dapat dinafikan bahawa pembelajaran secara digital ni kita hanya memerlukan hanya sekadar gadget dan peranti internet dan juga capaian internet sahaja. Secara tak langsung, murid tak perlu lagi pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan maklumat ataupun perlu bersemuka dengan orang untuk mendapatkan maklumat. Mereka hanya perlu, kalau jika memerlukan mendapatkan maklumat melalui temu bual, mereka hanya perlu gunakan aplikasi seperti Google Meet ataupun Zoom untuk mendapatkan maklumat yang mereka perlukan melalui temu bual secara digital. Secara tak langsung, ini menjimatkan masa dan juga menjimatkan kos. Dan ya, seperti yang saya katakan tadi, terdapat juga impak negatif. Misalnya, pembelajaran dan PDP secara online ini menyebabkan murid hilang fokus kerana bosan terhadap pembelajaran yang dilakukan secara online itu. Terdapat 92 responden bersetuju bahawa PDP secara online ini membosankan. Tak dapat dinafikan bahawa pembelajaran secara online menyebabkan murid hanya mendengar sahaja dan kurang interaksi di antara guru dan juga pelajar tersebut. Jadi kebanyakan murid akan hilang fokus dan bertindak untuk meninggalkan sahaja sesi pembelajaran itu dan meneruskan aktiviti lain. Jadi mereka tidak dapat mendapatkan maklumat yang penting dan mendapatkan input dalam satu sesi pembelajaran itu. Secara tak langsung, ini menyebabkan prestasi mereka berkurang dan dalam sudut akademik, pembelajaran mereka itu membuatkan pembelajaran dari segi digital itu membuatkan mereka kurang berminat dalam sektor akademik ini. Secara tak langsung, dari segi mobiliti sosialnya, bagi pelajar yang kurang akses terhadap digital dan kurang kemampuan terhadap capaian internet ini, mereka bertindak untuk tidak lagi mengikuti sesi pembelajaran. Dan ini menyebabkan mereka berlakunya mobiliti sosial mendata secara negatif, di mana tahap sosioekonominya juga akan berkurang kerana tahap pendidikan mereka itu juga berkurang. Berdasarkan satu perhatian akhbar daripada Astro Awani, menurut satu tinjauan yang dijalankan oleh Bank Dunia, mendapati anak-anak kepada responden yang mempunyai pendidikan tinggi adalah 11.1% lebih berkemungkinan untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran semasa penutupan sekolah berbanding anak-anak kepada responden yang kurang berpendidikan. Selain itu, kanak-kanak di kawasan bandar adalah 6.3% lebih berkemungkinan untuk meneruskan pembelajaran berbanding rakan sebaya mereka di kawasan luar bandar. Seperti yang kita tahu, di bandar, mungkin capaian internetnya lebih baik berbanding dengan kawasan luar bandar, di mana kawasan-kawasan perkampungan, capaian internetnya kurang baik dan seperti kita tahu, masyarakat yang tinggal di luar bandar mungkin cara hidupnya lebih kepada perkampungan. Jadi mereka tidak memberi penekanan kepada aspek digital maupun berkenai capaian internet ini. Maka secara tak langsung, murid-murid yang berada di luar bandar mempunyai masalah untuk belajar secara online. Dan ini secara tak langsung membuatkan mereka kurang motivasi bagi meneruskan pembelajaran mereka dan kebanyakan pada waktu COVID-19 ini, terdapat ramai pelajar yang memutuskan untuk berhenti belajar dan hanya bekerja sendiri. Secara tak langsung, mereka juga menjejaskan mobiliti sosial mereka, di mana mereka hanya memilih untuk berada di tahap yang sama, iaitu memilih untuk bekerja sendiri berbanding untuk meningkatkan taraf sosioekonomi mereka melalui pendidikan. Bagi faktor pendidikan yang seterusnya, iaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational (TVET), Technical and Vocational Education Training. Sebagaimana kita tahu, TVET memainkan peranan penting dalam meningkatkan mobiliti sosial pelajar di Malaysia, terutamanya dalam kalangan golongan P40 dan komuniti luar bandar. TVET juga dikatakan menjadi pencetus dalam penghasilan modal insan yang berdaya saing dan berkemahiran tinggi, sekaligus golongan ini mampu membawa kepada pembangunan ekonomi negara khususnya.
Seperti yang kita tahu, TVET memberi penekanan kepada pembelajaran secara amali dan pembelajarannya lebih memfokuskan pembelajaran kita memfokuskan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi cara pembelajarannya lebih untuk mempromosikan kebolehcapaian pelajar untuk mendapatkan pekerjaan. Secara tak langsung, pelajar-pelajar ini dah boleh tahu lepas daripada dia belajar melalui TVET ini, dia secara tidak langsung dia boleh dah letak pengharapan untuk mendapatkan pekerjaan yang boleh mengubah mobiliti sosial mereka daripada mobiliti sosial yang sekarang, mungkin daripada mereka yang daripada kalangan P40 dan boleh mengubah kepada pendapatan yang lebih baik dan mengubah nasib hidup mereka semua. Bagi menilai keberkesanan program TVET ini, satu kajian komprehensif telah dijalankan oleh beberapa pengkaji yang bertajuk The Study of Effectiveness of TVET Matriculation Curriculum as a Feeder to MTUN Degree, yang meneliti keberkesanan kurikulum matrikulasi TVET sebagai penyalur kepada program ijazah di rangkaian Malaysian Technical University MTUN. Kajian ini mendapati bahawa peluang kerjaya adalah faktor utama yang mendorong pelajar memilih program ini, dengan 49% responden menekankan faktor tersebut, manakala 40.9% daripada pelajar menyatakan minat sebagai faktor utama yang mempengaruhi pilihan mereka. Keputusan ini menunjukkan bahawa TVET terus menjadi pilihan relevan dalam kalangan pelajar yang ingin membina kerjaya yang kukuh. Seperti yang kita tahu, TVET dia melebihkan pembelajaran berasaskan amali untuk memperkukuhkan kemahiran-kemahiran pelajar bagi kerjaya yang mereka kejarilah. Dan melalui pembelajaran secara teknikal dan secara amali ini boleh meningkatkan kemahiran mereka belajar dan meningkatkan ilmu untuk mereka. Berbanding dengan bagi sesetengah pelajar yang kurang minat bahagian akademik yang hanya belajar dalam kelas sahaja, dalam bilik darjah sahaja, mungkin pembelajaran secara amali dan TVET ini memberi peluang kepada mereka yang bersifat sedemikian untuk menambahkan lagi minat mereka dan secara tak langsung dapat membuka peluang yang cerah kepada mereka semua untuk mendapat pekerjaan yang mereka ingini. Dan peluang pekerjaan juga terbuka luas kepada setiap pelajar yang mengambil program TVET ini. Secara tak langsung, mereka mengubah mobiliti sosial mereka daripada secara mobiliti menegak secara positif. Tambahan juga, bagi pelajar yang cemerlang dalam bidang TVET ini juga akan berpeluang besar untuk ditaja dan diberikan beasiswa. Misal contoh, yang amat bersahaja Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bentuk Datuk Abang Haji Openg mengatakan hasrat Kerajaan Sarawak untuk memberi beasiswa kepada graduan yang cemerlang dalam bidang TVET. Beasiswa tersebut akan disalurkan melalui Yayasan Sarawak bagi membolehkan pelajar yang layak untuk meneruskan pengajian dalam bidang TVET ke peringkat yang lebih tinggi. Secara tak langsung, mobiliti pelajar dalam aspek bentuk mobiliti ditaja ini dapat ditingkatkan, di mana apabila pelajar betul-betul cemerlang dalam apa yang mereka pelajari, maka peluang bagi mereka untuk mendapatkan beasiswa juga turut tinggi. Seterusnya, pelaksanaan program mobiliti pelajar. Contohnya seperti program Asian International Mobility for Students (AIMS) dan program mobiliti antarabangsa lain telah memberikan peluang kepada pelajar untuk memperoleh pengalaman pembelajaran silang budaya dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Walaupun begitu, penyertaan dalam program-program ini masih rendah disebabkan oleh kewangan dan bidang pengajian yang terhad. Kebiasaannya program ini dilakukan bagi setiap IPT yang mampu dan juga terdapat beberapa kekangan sebenarnya untuk melaksanakan program sebegini kerana faktor kewangan daripada kerajaan dan beberapa universiti yang menawarkan program ini terpaksa menyuruh pelajar juga untuk mengeluarkan sumber kewangan daripada pelajar sendiri untuk melaksanakan program ini. Oleh itu, kebanyakan program ini hanya dilaksanakan dan hanya mampu ditunaikan bagi pelajar-pelajar yang daripada
golongan tinggi, golongan atasan yang mampu sahaja. Manakala untuk pelajar seperti pelajar-pelajar golongan bawahan daripada P40 dan kurang kemampuan, mereka tidak dapat menyertai program-program seperti itu. Bagi menilai keberkesanan program Asian International Mobility for Students (AIMS) ini, telah wujud satu artikel dan satu kajian yang dijalankan, dan terdapat beberapa kelebihan berdasarkan artikel yang saya baca ini. Yang pertama, mendapat pengalaman pembelajaran yang baru. Kedua, mendapat pendedahan silang budaya. Ketiga, mampu menyesuaikan diri dan bertindak dalam situasi baru. Keempat, berkomunikasi dengan lebih baik. Kelima, menjadi lebih yakin dan berdikari. Seterusnya, meningkatkan kemahiran berfikir. Yang terakhir, mampu menghormati, berinteraksi dan bekerjasama dengan individu dari latar belakang dan budaya yang berbeza. Dan terdapat beberapa lagi kelebihan program AIMS ini. Cuma saya tidak sertakan di sini. Secara tak langsung, secara umumnya, program AIMS ini mempunyai banyak kelebihan. Dari segi faktor sosialnya, di mana apabila pelajar daripada Malaysia keluar negara untuk mendapatkan pengalaman, menimba ilmu dan berkenalan dengan orang di luar, secara tak langsung mereka boleh mengenali budaya luar, mengenali adat dan budaya serta peraturan-peraturan di sana. Secara tak langsung ia membuka luas pandangan mereka bukan sahaja berkenaan negara kita, tetapi dapat juga menimba ilmu berkaitan dengan perkara di luar. Namun begitu, dari segi mobiliti sosial pula, program sebegini hanya mampu untuk disertai oleh pelajar yang berkemampuan sahaja biasanya. Mungkin ada yang boleh menyertai daripada pelajar yang golongan yang kurang berkemampuan. Namun mungkin ia boleh dilaksanakan dengan bantuan kerajaan ataupun bukan kerajaan. Bagi pelajar yang cemerlang lah untuk keluar negara dan mendapat pengalaman bersosial melalui program AIMS ini. Namun begitu, saya tidak menolak sangkaan bahawa dari segi mobiliti sosial pelajar, bagi golongan atasan, bagi golongan yang dapat menyertai program AIMS ini, mereka dapat menambah ilmu dan bersosial dengan pelajar-pelajar di luar negara dan mendapat ilmu baharu. Perubahan sistem pendidikan pada zaman sekarang yang kita dapat lihat iaitu pemasuhan UPSR dan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah (PBD). Pemasuhan UPSR ini telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan warga pendidik. Walaupun perkara ini merupakan suatu agenda yang telah dimaklumkan sejak pengenalan kurikulum baharu pada tahun 2011, namun warga pendidik dan ibu bapa masih belum boleh menerima perkara ini sepenuhnya. Pelbagai pihak telah mencetuskan pandangan mereka di media sosial tentang isu ini. Ada dalam kalangan mereka yang menerima isu ini sebagai suatu perubahan yang positif dalam sistem pendidikan. Dan ada juga yang mencetuskan perasaan kurang berpuas hati terhadap perkara ini. Berdasarkan artikel tersebut, dapat saya kupaskan beberapa aspek. Yang pertama, persepsi ibu bapa dan guru terhadap pemasuhan UPSR dan peningkatan silibus. Murid cenderung terlibat dalam aktiviti seperti bermain game dan kurang minat terhadap pembelajaran formal, terutama apabila menyentuh topik yang dianggap susah seperti soalan kebat, kata seorang responden. Tidak dapat dinafikan, mungkin beberapa orang berpendapat bahawa apabila UPSR dimansuhkan, murid tidak lagi belajar di dalam bilik darjah. Namun itu merupakan satu perspektif yang salah. Mungkin pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan lebih memfokuskan cara penilaian murid secara keseluruhannya. Oleh sebab itu, mungkin cara pembelajarannya juga berubah, bukan hanya sekadar formal dan berfokuskan guru, tapi ia berfokuskan dan melibatkan interaksi bersama murid-murid. Dan penglibatan itu menyebabkan guru sendiri boleh menilai terus dan secara dalam waktu pembelajaran itu terus guru boleh menilai tahap kefahaman pelajar. Secara tak langsung, sebenarnya ia agak memudahkan kerja guru di mana penilaian boleh dilakukan secara terus dan bukannya hanya dijalankan pada waktu ujian sahaja.
Namun begitu, saya tidak menolak bahawa bahagian di mana pelajar kurang menyentuh topik yang dianggap susah seperti soalan KBAT, di mana mungkin pembelajaran yang secara formal dan berkonsepkan guru memberi penerangan yang lebih jelas, memberi pemahaman kepada murid lebih-lebih lagi berkaitan dengan isu yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, aspek cara mengatasi cabaran dan konflik dalam menghadapi pemasuhan UPSR dan peningkatan silibus. Responden yang bertindak sebagai guru mengatakan, untuk beradaptasi, kami sebagai guru perlu belajar tentang suatu topik dengan teliti dan cari cara untuk bentuk penilaian. Kalau dah tahu apa penilaian yang nak dilaksanakan, perlu tahu cara mahu rekod penilaian atau bukti. Tidak boleh sembarangan. Kerana jika melalui UPSR, kita hanya menilai pelajar melalui apa yang ditulis dalam kertas peperiksaan sahaja. Di mana mungkin mereka bukan memahami, namun mereka mengingati. Di sini kita tidak dapat menilai kemahiran berfikir aras tinggi mereka, di mana mereka hanya berada di tahap mengingat sahaja. Dan mereka tidak dapat berada di tahap-tahap yang lain, iaitu menilai, analisis, mereka bentuk. Jadi, dengan kewujudan PBD, pentadsiran bilik darjah, guru sendiri perlu mempelbagaikan bagaimana cara untuk menilai murid itu dari segi apa aspek yang ingin dinilai. Dan jika mereka dah tahu bagaimana cara untuk menilai pelajar, maka mereka kena tahu juga bagaimana untuk merekod dan menyatakan bukti bahawa tahap penilaian bagi murid ini betul berdasarkan cara penilaian yang dijalankan. Mungkin penilaian itu dijalankan berdasarkan pembelajaran secara bermain ataupun secara kuis spontan, dan itu tidak dapat direkodkan secara bertulis seperti peperiksaan di mana diberikan kertas peperiksaan dan mereka menjawab. Maka di sini guru perlu mencari cara yang lain untuk menilai pelajar. Seterusnya, motivasi dan prestasi pelajar dalam menghadapi pemasuhan UPSR dan peningkatan silibus. Responden mengatakan, murid, mereka tiada tujuan apabila UPSR dimasukkan dan tiada target dan tiada perasaan takut untuk gagal dalam peperiksaan. Hal ini kerana, kalau sebelum ini, murid akan betul-betul bertungkus lumus untuk menjawab soalan UPSR pada tarikh-tarikh tertentu, di mana mereka akan betul-betul membuka buku, mengingat, membaca dan menghafal apa yang perlu dihafal. Apabila dilihat melalui cara ini, pentadsiran bilik darjah sahaja yang dilaksanakan, murid berpendapat bahawa kita tak ada peperiksaan, maka kita tidak perlu belajar dan memahami secara terperinci mengenai beberapa subjek. Namun ini ialah fahaman yang salah, di mana sebenarnya pentadsiran dan penilaian itu masih berjalan, namun ia dijalankan melalui kaedah yang berbeza, tapi tidak dapat dinafikan murid secara tidak langsung kurang motivasi lagi untuk belajar dan betul-betul memahami apa yang mereka pelajari. Secara tidak langsung, ini akan membuatkan mereka kurang dari aspek mobiliti tandingan, di mana mereka ingin bersaing dengan pelajar-pelajar lain untuk mendapatkan grade yang lebih tinggi, kerana mereka tidak nampak dari segi markah peperiksaan melalui kertas peperiksaan yang diadakan. Maka mereka mungkin beranggapan pembelajaran mungkin tidak perlu diberi fokus yang lebih baik. Kesimpulannya, perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia telah memberikan impak yang bercampur terhadap mobiliti sosial pelajar, sama ada ia ke arah positif maupun negatif. Sementara itu, inisiatif seperti program mobiliti pelajar dan penggunaan teknologi menunjukkan potensi untuk meningkatkan mobiliti sosial. Cabaran seperti jurang digital dan kekangan wang masih perlu ditangani, tidak kira oleh pihak kerajaan maupun mana-mana badan swasta atau NGO. Kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, komuniti dan NGO adalah sangat penting untuk memastikan pendidikan dapat berfungsi sebagai alat penyamarataan sosial yang berkesan. Maknanya tiada lagi sebarang diskriminasi terhadap dalam sektor pendidikan itu sendiri, kerana kita ingin menekankan bahawa pembelajaran dan pendidikan itu ialah sama rata dan semua orang menerima pembelajaran yang sama sahaja.
Sampai di situ sahaja pembantangan saya pada kali ini. Semoga apa yang dibentangkan bermanfaat dan dapat memberi ilmu kepada yang mendengar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.